Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 3 November 2023 bersama saya Nursyah Muhammad Amin. Langkah kerajaan memperkenalkan semula program latihan khidmat negara PLKN disambut sesetengah warganet dengan reaksi yang lucu dan sinis. Ini selepas kerajaan berkata di bawah atap PLKN, belia sehingga umur 35 tahun boleh dikerahkan menyertai program latihan tersebut. Lebih menumpukan kepada segmen belia berusia 30-an, mereka meramalkan suasana program tersebut akan dipenuhi dengan pelbagai kejadian yang janggal. Misalnya ada peserta akan mengalami sakit badan selepas menjalani latihan fizikal serta perbezaan usia dan kematangan yang berbeza apabila remaja dan belia berusia 30-an disekalikan. Sesetengah individu yang berkejaya pula tertanya-tanya bagaimana rutin harian mereka akan berubah sama sekali jika dipanggil menyertai PLKN berkenaan. Isu pengenalan semula PLKN menjadi perhatian selepas Menteri Pertahanan Muhammad Hassan memberitahu Dewan Rakyat mengenai keputusan kerajaan untuk meneruskannya selepas dihentikan beberapa tahun lalu. Menjawab soalan Ahli Parlimen Sungai Petani Muhammad Taufik Johari, Muhammad berkata pendirian tersebut diambil hasil kajian sebuah jawatan kuasa khas yang mencadangkannya kepada Kabinet. Kata Muhammad, PLKN tersebut akan dilaksanakan dengan format baru serta tidak membabitkan perbelanjaan yang tinggi, melibatkan individu berusia antara 16 tahun hingga 35 tahun sahaja. Muhammad juga memberitahu PLKN kali ini tidak akan mengambil masa yang lama iaitu hanya 45 hari dan berlangsung di kem-kem tentera wataniah di seluruh negara serta pusat latihan polis, Pulapol di Kuala Lumpur. Sementara itu, dalam satu kenyataan, Kementerian Pertahanan menjelaskan hanya remaja yang lahir pada 2007 akan dipanggil menjalani PLKN 3.0 apabila ia dilaksanakan pada tahun hadapan. Menurut kenyataan itu, terdapat garis permulaan tahun kelahiran tertentu bagi pelatih yang dipilih menyertai PLKN 3.0. Bagi pelatih yang dipilih tetapi tidak dapat menyertai atas sebab yang dibenarkan, Kementerian Pertahanan berkata mereka boleh memohon untuk penangguhan. Pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin mendoakan kesihatan bekas Perdana Menteri Najib Razak yang disahkan positif COVID-19 sejak Selasa lepas segera sembuh. Muhyiddin dalam satu kenyataan di Facebook turut mendoakan semoga segala urusan Najib dipermudahkan. Najib yang juga bekas Presiden UMNO kini sedang menjalani kuarantin dan menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur, HKL. Terdahulu, pegawai khas Najib Muhammad Mukhlis Maghribi dalam satu kenyataan berkata, bekas ahli parlimen pekan itu dikejarkan ke hospital dari penjara selepas mengadu demam. Sementara itu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dalam satu hantaran di Twitter turut mendoakan agar bekas rakan seperjuangannya itu diberikan kesembuhan, kekuatan dan ketabahan. Semalam, Menteri Kesihatan Zaliha Mustafa dalam sidang media di Parlimen turut mengesahkan masalah kesihatan yang sedang dihadapi Najib. Bagaimanapun, Zaliha memberitahu tidak dapat mendedahkan dengan lebih lanjut kerana maklumat sulit. Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas disabitkan dengan kesalahan rasuah yang dikaitkan dengan dana SRC International. Baik, berita seterusnya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjelaskan tidak mengetahui berhubung hasrat Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman untuk menyokong pentadbirannya. Anwar berkata kedua-dua Ahli Parlimen PN itu tidak mengadakan perbincangan dengannya atau mana-mana menteri berkenaan perkara itu. Pernyataan dari Kuala Kangsar dan Labuan itu tidak runding dengan saya atau mana-mana menteri. Ya. Jadi itu kalau mau penjelasan biar tanya Kuala Kangsar dan Labuan. Tentu saya mengalu-alukan kerana itu kematangan dan kebijaksanaan mereka. Anwar berkata demikian ketika mengulas pertanyaan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berhubung prosedur operasi standard SOP untuk Ahli Parlimen Pembangkang mendapatkan peruntukan pembangunan. Iskandar dan Suhaili kedua-duanya anggota bersatu menyuarakan sokongan kepada Anwar bulan lalu. Mereka antara lain berkata keputusan itu ekoran peningkatan kos sarai hidup di kawasan mereka. Setiausaha Agong PN Hamzah Zainuddin kemudian mendakwa Iskandar diugut akan berdepan tuduhan rasuah di mahkamah jika tidak menyokong Anwar.
Hamzah bagaimanapun tidak menyertakan bukti untuk menyokong dakwaan itu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata Suruhanjaya itu tidak terlibat manakala Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein memaklumkan tiada laporan polis dibuat berkenaan perkara itu. Dalam pada itu, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berkata PN sedang mengumpul segala maklumat berhubung dakwaan ugutan yang diterima ahli parlimennya supaya menyokong kerajaan perpaduan sebelum membuat laporan polis. Hamzah yang juga Setiausaha Agung PN berkata demikian ketika mengulas gesaan supaya laporan polis dibuat berhubung dakwaan terpapit. Kita sedang mengumpulkan semua maklumat kerana kita ambil gambar-gambar mereka yang berjumpa dengan kita. Kita nak tengok sama ada orang ini datang daripada mana. Dia mudah je, dia akan jawab. Saya buat ni kerana saya sayangkan PMX, itu je. Dan PMX boleh jawab, saya tak kenal pun orang ni. Biasa je. Okay? Jadi, yalah, boleh report. Tapi kita juga tahu bahawa ini adalah jawapan yang akan diberikan. Yang pentingnya, stop from doing this sort of things. Itu yang paling penting kepada kita. Ada lagi tak yang akan PN dan ke ahli parlimen dari sokongan pada bangunan parti? Dalam perbincangan kita 2 malam sudah, tak ada pun yang mengatakan ada tarik sokongan, tak ada. Jadi pada saya tak ada lain sebenarnya. Ini hanya mereka yang bermasalah. Masalahnya saya nak tambah, bila ada seseorang yang ada masalah dengan isu-isu dengan agensi-agensi yang tertentu, mereka gunakan ini sebagai senjata untuk menentukan you akan selesai bab ni kalau you sokong PMX. Itu pun sudah ada timbul. Jadi saya rasa rakyat kena sedar hari ini bahawa inilah yang mereka ingin lakukan. Don't be so, pada saya lah, PMX, stop this. Enough is enough. You can fight us dalam parlimen. Apa nak takutkan? Sementara itu, 2 ahli parlimen dari PN mendakwa telah dihubungi pihak tertentu yang tidak dapat disahkan kesahihan identitinya oleh Malaysia Kini meminta mereka berpaling tadah untuk menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ahli Parlimen Kubang Pasu, Ku Abdul Rahman Ku Ismail dan Ahli Parlimen Besut Cik Muhammad Zulkifli Jusoh membuat dakwaan tersebut pada sidang media yang disertai pemimpin PN hari ini. Ada beberapa ahli parlimen kita menerima panggilan daripada beberapa pihak. Ada yang hantar melalui WhatsApp, ada yang panggilan sendiri, dan macam-macam cara yang mereka lakukan. Kalau kerajaan ini dah merasakan mereka mempunyai lebih 2/3 sokongan, aku apa ni? Tak payah nak kacau-kacau benda-benda yang bukan-bukan ni. Saya nak bagi contoh, ada seorang tu telefon ahli parlimen kita. Siapa yang nak mengaku? Ramai. Dalam kalangan kami ni pun ada juga. Tapi kan tanyalah siapa dia. You nak menjawab? Kalau you nak jawab, saya bagi. Saya pun dapat. Salah seorangnya tu. Ni ambil ni. Saya berapa? Ni mic. You jawab. Supaya you dapat jelas. Saya pun dapat WhatsApp daripada seseorang. Ini dia dah study kita punya background. Tempat kita tu ada apa, ada golf course, ada taman. Dia cadang untuk nak buat hotel, butik di kawasan saya. Berdekatan dengan Daraman Golf Club. So mungkinnya dia betul-betul study lah. Saya turun blog je lah, nombor tu tak boleh jadi. Pergi masa saya. Saya baru menerima satu email daripada Datuk Rizal, nama dia. Sama. Sebut nama tu. Rizal Adham. Semua nama sama. Sebuah nama siapa? Sikap. Proposal pembangunan hotel 40 bilik dilengkapi kolam renang dan pasar raya runcit di Parlimen Besut dengan itulah.
Saya nak maklumkan, inilah modus operandi yang dilakukan. Contoh, bukan hanya 2 orang ni, saya kata ramai. Ketua WPN Taqiyuddin Hassan pada sidang akhbar sama turut menegaskan pihaknya tidak akan meneruskan rundingan dengan wakil kerajaan mengenai peruntukan samarata wakil rakyat pembangkang. Menurut Taqiyuddin, ia selepas rundingan diketuai, Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof meminta pembangkang menulis surat kepada kerajaan dengan menyatakan jaminan tertentu. Inilah, pertamanya saya mengesahkan, saya lebih daripada sekali berjumpa dengan TPM2 yang dikatakan diberi mandat oleh PMS untuk membincangkan peruntukan ini. Apa yang diminta daripada TPM2 ni ialah supaya pihak pembangkang menulis surat kepada mereka, memberikan jaminan-jaminan tertentu dan sebagainya, yang mana setelah kami bincang, itu tidak sepatutnya berlaku. Semasa Kerajaan Perikatan Nasional dulu di bawah Datuk Seri Ismail Sabri, kerajaan yang offer kepada pembangkang untuk datang sign MOU yang disediakan di posisi bersama, kemudian diberikan. Tak ada masalah apa-apa. Bincang. Ini kenapa pula kita yang perlu hantar surat seolah kita memohon dan kita memberi aku janji tertentu? Tak perlu. Jadi itulah stopnya. Kita kata we are not going to write in anything to the government with regard to peruntukan ahli parlimen. Lagipun itu adalah janji dalam buku manifesto mereka, peruntukan samarata. Tetapi PMX ni dia twist. Dia kata tak bermakna tak beri. Dia beri dalam di parlimen tertentu berapa projek. Itu bukan isunya. Ini peruntukan kepada ahli parlimen yang diberikan sebelum daripada ni. Jadi ini pun satu lentong lah. Lentong. Sementara itu, Hamzah mendakwa majoriti rakyat dan suara di media sosial mahu gabungan itu mengambil alih kerajaan. Ahli Parlimen Laurid itu berkata, orang ramai menyuarakan pendapat mereka di media sosial dengan mendakwa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim gagal menyelesaikan isu berkepentingan rakyat. Satu perkara yang paling mustahak yang saya nak maklumkan pada semua saudara hari ini adalah tentang apa yang kita nak buat ini adalah untuk kepentingan rakyat. Kami Perikatan Nasional ini tidak memikirkan tentang kedudukan kami, nak ambil alih kerajaan ke atau sebagainya, tidak. Sebab dalam sosial media, semua rakyat kata bila nak ambil alih ni. Banyak sangat lah. Kalau saya kira, saya ingat majoriti rakyat mahukan kita ambil alih kerana kerajaan ni gagal. Itu yang kita baca dalam social media. Sebab itu yang kita lakukan hari ini adalah teguran, kritikan, membina dan beberapa cadangan-cadangan yang kita buat semata-mata untuk membuktikan kepada rakyat bahawa sebenarnya kerajaan yang ada hari ini tidak langsung memikirkan sesuatu yang lebih baik demi masa depan rakyat. Dia boleh jawab kerana they have got the last say. Sebab itu kami memerlukan ini untuk memaklumkan kepada rakyat. Hamzah turut mendakwa kerajaan kini dalam keadaan celaru kerana terdapat percanggahan antara satu sama lain dalam kerajaan dengan mengambil contoh penganjuran Minggu Solidariti Palestin di sekolah. Saudara yang berhormat Macang telah beberapa kali membangkitkan tentang usul Palestin. Hari ini jadi satu perkara yang havoc kerana dalam pihak kerajaan sendiri sudah ada perpecahan. Ada yang kata pasal apa bawa Perhimpunan Solidariti Palestin di sekolah-sekolah. Sebelum ini, 12 ahli parlimen dan adun PKR menggesa Kementerian Pendidikan KPM mengkaji semula keputusan menganjurkan Minggu Solidariti Palestin di sekolah bermula 29 Oktober hingga 3 November. Setiausaha Agung DAP Lok Sivo pula meminta KPM mengambil tindakan tata tertib terhadap penganjur kerana mempamerkan unsur kekerasan dan bersenjata di sekolah berkait penganjuran program itu. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nur Syahab Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.